cikgu nak mengajar cara bermain hoki. Cikgu ni bising lah. Orang nak main phone lah. Kan TikTok ni kan? Tengok ni. Ish. Wah, handsome ni. Baik Farisha tahu cara untuk bermain hoki. Saya dah tahu cikgu tak perlu ajar sebab saya dah pandai. Awak Risha? Tak. Cikgu tak payah tanya saya. Saya player Sukma hoki. Cikgu tahu apa? Cikgu setakat tingkat daerah je. Risha, awak ni biadab sangat ni. Kenapa? Cikgu nak kata apa? Saya player negara kot. Adab awak mana adab? Main handphone. Cikgu nak mengajar, awak main handphone. Kenapa cikgu nak marah saya? Awak ni siapa? Awak ni murid. Saya cikgu. Ya, memang saya murid. Tapi saya lagi pro dari cikgu. Kenapa saya kena dengan cikgu ajar? Kalau saya dah tahu. Kalau awak pandai sangat, awak jangan sekolah. Awak balik rumah, main handphone, main TikTok. Awak kan TikTok famous. Buat apa awak nak pergi sekolah? Oh, gitu. Okey. Jom kita balik. Okey, jom kita balik. Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Baiklah, hari ni cikgu nak mengajar cara main hoki. Awak berdua tahu cara untuk main hoki? Saya pernah main hoki, tapi saya tak pandai lagi lah cikgu. Saya Awak? pun dah ada asal sikit-sikit, cuma saya perlu lebih belajar lebih mendalam lagi lah. Baiklah, tak apa kalau awak tak reti main. Hari ni cikgu nak ajar cara untuk main hoki. Pertama, kalau kita ada stick hoki ni mesti kita akan tanya macam mana nak pegang cikgu, macam mana. Okey, yang pertama tangan kanan mesti dekat bawah macam ni. Tangan yang kedua ke atas. So kita akan pegang macam ni. Oh, gitu. Baiklah, Farisha cuba awak. Macam ni cikgu. Betul, pandai. Awak Risha? Saya pegang macam ni cikgu. Salah ke betul cikgu? Betul. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membincangkan tentang topik yang diberi iaitu digital dimanfaati, adab diteladani. Sebelum memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya dan rakan-rakan saya memperkenalkan diri. Saya Aunah binti Arman dari PJMS 2 dan saya membawa dua sahabat saya iaitu Risha dan Farisha. Okey, awak boleh perkenalkan diri? Jadi nama saya Siti Nur Nazrisha. Saya dari PJMS 2 yang mengambil kursus pendidikan jasmani dan pendidikan moral. Assalamualaikum, nama saya Nafarisha Hanis. Saya dari unit PJMS 2. Saya berasal dari Kuala Besut, Terengganu. Baiklah, awak boleh beritahu awak pelajar IPG mana? Saya merupakan seorang pelajar IPG Kampus Raja Melewah dan saya juga menetap di Negeri Sembilan iaitu di Nilai. Saya merupakan pelajar IPGM Kampus Raja Melewah juga. Terima kasih kerana memperkenalkan diri. Baiklah, kita sambung untuk mengupaskan topik yang diberi iaitu digital dimanfaati, adab diteladani. Okey, pada pendapat saya, digital dimanfaati itu bermaksud digital seperti Google Scholar dan sebagainya memberikan manfaat kepada semua pengguna, terutamanya kepada pelajar-pelajar. Adab diteladani ni daripada digital tersebut kita boleh tersebut kita boleh meneladani adab-adab ataupun perangai yang baik untuk kita gunakan sepanjang kehidupan kita. Baiklah, apa pendapat awak Risha tentang topik yang diberi ini? Bagi saya, digital ni juga adalah macam merupakan satu platform. Contohnya seperti teknologi digital iaitu kita terdapat banyak social media seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan bagi saya, itu amat memberi satu impak yang besar kepada masyarakat hari ini. Kerana remaja dan generasi hari ini sering menghabiskan masa dengan melayari internet dan bermain permainan video sehingga tidak mempunyai masa untuk melakukan
sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Okey, apa pula dengan pendapat awak Farisha? Pada pendapat saya, digital ni merupakan satu platform yang paling popular lah pada masa sekarang. Kebanyakan pelajar yang berada di institut pendidikan tinggi. Mereka menggunakan digital ni sebagai sumber untuk mencari maklumat lah, untuk menyiapkan tugasan seperti pentaksiran berterusan. Macam saya pelajar IPG, saya menyiapkan tugasan saya dengan mencari maklumat. Saya boleh katakan digital ni mempunyai manfaat yang besar kepada pelajar IPG lah. Baiklah, soalan yang seterusnya, apakah etika dan adab yang dapat diterapkan dalam diri apabila kita menggunakan digital ni? Baiklah, saya muka soalan kepada siapa yang ingin menjawab. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi. Pada saya, sememangnya kita sebagai masyarakat di Malaysia ini boleh belajar banyak perkara yang terdapat di social media dan di platform digital yang disediakan. Seperti saya selalu melihat di TikTok, banyak unsur yang positif yang dapat kita ambil dalam kehidupan. Seperti kita boleh mengetahui tentang cara untuk menguruskan stres, dan kita dapat menjadikan diri kita dengan lebih gembira apabila kita melakukan sesuatu perkara. Justru itu, kita dapat mengelakkan tekanan dan layanan yang baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Pula dengan pendapat awak Farisha? Bagi pendapat saya, etika dan adab yang dapat diterapkan melalui penggunaan digital adalah dapat melahirkan masyarakat yang menghormati orang lain, serta dapat mengelakkan penyebaran berita palsu. Contohnya kita dapat lihat melalui media sosial seperti TikTok, ia memberikan pendedahan kepada kita bahawa kita perlu menghormati orang lain. Contohnya kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Perkara ini memberikan kesedaran kepada kita bahawa adab adalah penting bagi setiap masyarakat agar melahirkan generasi yang beradab. Okey, itu saja daripada saya. Pendapat saya pula, adab dan etika ni dapat diteladani daripada digital ni, daripada contohnya platform TikTok. Sebagaimana kita tahu, platform TikTok ni menyediakan video-video pendek yang kebanyakannya berunsurkan positif. Sebagaimana yang Risha sebut sebentar tadi, cara menghormati guru. Dari situ anak-anak muda ni dapat mencontohi sifat-sifat tersebut dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bagi saya, digital ni amat penting kepada semua orang kerana ia memberikan manfaat yang penting. Itu sahaja pendapat saya. Soalan yang seterusnya, apakah kesan apabila adab ni tidak diterapkan kepada kita apabila menggunakan digital? Jadi pada pendapat saya, kesannya jika kita tidak menerapkan adab ini dalam jiwa masyarakat kita adalah secara tidak langsung negara kita akan melahirkan masyarakat yang tidak mengambil penting akan kepentingan sopan santun dan cara untuk berbicara dengan beradab, supaya perkara ini dapat kita masukkan dalam jiwa kita dan menjadi salah satu ciri yang positif dalam diri. Selain itu, kesannya juga adalah kepada ibu bapa. Ibu bapa akan dipandang serong oleh masyarakat jika anak-anak melakukan sesuatu perkara yang tidak beradab dan boleh menconteng arang di muka mereka.
dan menganggap mereka tidak memberikan didikan kepada anak-anak dengan baik. Apa pendapat kamu pula, Farisha? Pada pendapat saya pula, jika adab dan etika ini tidak dapat diteladan pada pendapat saya pula, jika etika dan adab ini tidak dapat diterapkan, ia akan memberikan kesan yang negatif kepada diri remaja. Contohnya, remaja akan bersikap kurang ajar dan tidak mempunyai sikap belas kasihan kepada orang lain. Masa kini kita dapat lihat bahawa isu bully cyber semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Hari ini menunjukkan bahawa masyarakat tidak mengendahkan isu ini terhadap masyarakat pada masa akan datang. Terima kasih Risha dan Farisha. Pendapat saya, kesan apabila adab tak diterapkan dalam penggunaan digital ni, remaja akan membuat cyberbully di mana mereka akan melontarkan perkataan-perkataan kasar di komen TikTok sebagai contohnya. Ia akan memberikan impak yang besar kepada seseorang itu di mana mereka akan berasa tertekan semasa membaca komen tersebut. Bagi saya, adab ni sangat penting apabila menggunakan digital. Soalan yang kedua terakhir, apakah langkah-langkah yang masyarakat dapat buat untuk menghadkan masa di depan skrin? Terima kasih kepada Aunah kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan ini. Jadi, pada pandangan saya, antara langkah yang boleh masyarakat ambil adalah dengan mengadakan lebih banyak aktiviti di luar. Seperti contoh, kerajaan boleh mengadakan pertandingan permainan tradisional yang semakin popular. Tapi pada waktu sekarang, dia lebih sering digunakan di dalam digital seperti permainan congkak, dam haji dan dam ular. Hal ini dapat menyebabkan remaja menjadi tidak produktif dan tidak ingin menjadi seorang remaja yang lebih terbuka kepada dunia luar dan tidak mahu mencuba sesuatu yang baru. Itu sahaja pandangan dari saya. Pandangan saya pula, ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan remaja dapat menghadkan masa di hadapan skrin. Ibu bapa boleh mengambil langkah seperti meluangkan masa bersama anak-anak pada hujung minggu. Boleh meluangkan masa bersama anak-anak dengan membawa mereka pergi bercuti di sekolah terutamanya. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak meluangkan banyak masa menggunakan media sosial kerana mereka dapat meluangkan masa bersama ibu bapa mereka. Kita sudah sampai ke kemuncak, iaitu soalan yang terakhir. Apakah kepentingan? Apakah kepentingan digital kepada negara? Pada pendapat saya, kepentingan digital kepada negara ini adalah dapat menjamin kemajuan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jika teknologi di negara kita ini mundur, kita tidak dapat bersaing dengan negara maju yang lain. Justru itu, amatlah digalakkan untuk sesiapa yang ingin menerokai bidang digital ini untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi supaya teknologi di negara kita ini menjadi setaraf dengan negara lain. Selain itu, kepentingan digital juga adalah untuk memastikan masyarakat di negara kita ini berilmu dalam bidang digital ini. Itu sahaja pendapat dari saya.